Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Judi berbahara jelela dalam talian. Bagi mereka yang tidak mampu untuk bermain judi dalam kapal layar genting Hong Kong kerana sudah muflis, mereka masih ada sumber lain untuk melampiaskan ketagihan. Perjudian dalam talian kini menjadi pilihan kaki judi. Menurut laporan berita harian, ada ketua balai polis, ketua polis daerah dan anggota serta pihak berkuasa tempatan PBT di sekitar Lembah Kelang didakwa bersekongkol memberi kebenaran kepada aktiviti premis mesin judi. Perbuatan terkutuk itu kini kembali rancak beroperasi November lalu, terutama di sekitar ibu kota dan Selangor dengan menggunakan taktik baharu, antaranya beroperasi di tingkat atas premis perniagaan. Mereka yang sepatutnya menjaga keamanan ini dikatakan menerima bayaran hingga ribuan ringgit daripada sindiket perjudian di kawasan masing-masing bagi memastikan kegiatan itu boleh beroperasi dengan bebas tanpa gangguan pihak berkuasa. Pihak terbabit juga menggunakan nama Ketua Polis Negara dan Bukit Aman yang kononnya memberi kebenaran menurut laporan. Mustahil pihak berkuasa polis atau PBT tidak tahu mengenai kewujudan premis perjudian di kawasan mereka, kata sumber yang dipetik berita harian. Menurut sumber tersebut, antara sindiket yang dikenal pasti memonopoli kegiatan aktiviti perjudian itu adalah kumpulan WeChat, kumpulan VIP dan payung. Desember lalu, media melaporkan polis Johor menumpaskan satu sindiket perjudian dalam talian yang beroperasi 24 jam serta menahan 5 lelaki warga Indonesia dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Engku Tun Aminah, Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, 5 suspek yang ditahan berperanan sebagai operator tambah nilai kredit dan pengeluaran kredit judi dalam talian. Menurutnya, pemeriksaan mendapati premis di Kawal Rapi itu dijadikan sebagai pusat judi dalam talian atau call center yang menawarkan perjudian melalui 3 sesawang iaitu www.gin557.com, www.gin8.com dan www.gin551.com. Sindiket ini mensasarkan pelanggan tempatan sebagai pelanggan mereka dengan nilai kutipan harian antara RM3,000 hingga RM10,000. Premis ini telah beroperasi sejak Mac lalu. Suspek berperanan sebagai operator tambah nilai kredit dan pengeluaran kredit judi atas talian. Segala transaksi adalah melalui perbankan dalam talian online dari beberapa akaun yang telah dikenal pasti, di mana semua akaun bank adalah akaun bank Maybank, kata Ayub Khan pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri. Beliau menjelaskan serbuan adalah hasil maklumat awam dan risikan. Polis turut merampas 3 komputer riba, 1 tablet, 15 unit telefon bimbit pelbagai jenama, 4 modem Wi-Fi dan kunci rumah. Semua suspek dipercayai masuk ke negara ini sejak 2019 melalui pas lawatan sosial dan pasport mereka dipegang oleh ejen sindiket itu, katanya. Beliau menegaskan semua suspek direman 4 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Keseksaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tahniah kepada Berita Harian kerana berani mendedahkan aktiviti yang juga didakwa melibatkan persekongkolan pihak yang sepatutnya mendalatkan undang-undang negara. Nasib baik masih ada pihak polis yang berusaha membanteras aktiviti judi dalam talian ini. Jika ramai penguatkuasa yang sudah berpaling, apakah yang akan berlaku di negara ini? Indeks persepsi rasuah CPI sudah merudum lebih teruk daripada negara miskin Afrika seperti Rwanda dan Namibia. Lebih dahsyat lagi, kononnya ini negara yang diperintah Melayu Islam. Semua ini adalah daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala apabila negara dikuasai oleh gerombolan ruwai bidah. Nabi SAW telah memberi amaran kepada umatnya agar berhati-hati ketika menghadapi hari-hari yang penuh dengan tipu daya, kerana pada waktu itu kebenaran dan amanah akan terletak pada orang-orang bodoh dan keji lagi fasik.
Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Kata-kata pendusta dibenarkan dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Dia beri amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkatalah golongan Ruwaibidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah golongan Ruwaibidah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang bodoh lagi fasik, berbicara mengurus berkaitan perkara umum yang besar. Kita masih boleh mengubah situasi yang mengerikan ini dengan memilih pemimpin bukan kerana bangsanya tetapi kerana ilmunya dan akhlaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-Nya yang soleh, berilmu serta sentiasa beramal dengan ilmunya. Wallahu a'lam.